Okay, so next adalah 8.2 equilibrium of a uniform rigid body. Sebelum kita masuk kepada equilibrium ni, kita akan belajar dahululah apa yang menyebabkan sesuatu uniform rigid body ni tidak equilibrium, kan? So dia tidak equilibrium adalah disebabkan oleh torque. Okay, jadi torque ni kita nak belajar dululah apa benda torque ni, kan. Macam mana torque ni boleh menyebabkan sesuatu uniform rigid body tu rotate. Okey, dan torque di sini dia bagi tahu adalah hasil darat pula, cross product antara R dengan F. Okay, so kita tengok definition dia. Dia kata torque ni adalah produk antara force dengan perpendicular distance from the force dengan rotation axis. Okay, so kat bawah ni dia buat T sama juga dengan FD. Actually cikgu tak nak kelirukan awak sebab macam banyak pula formula, kan. Atas tu R cross product dengan F, bawah tu FD pula, kan. Okay, cuba kita ambil satu sahajalah. Okay, kita ambil satu sahaja formula. Okay, T adalah asalnya R cross F, kan. Okay, R cross F ni adalah R F sin theta ataupun F R sin theta. Okay, ambil yang ni je. Okay, nak senang ambil yang ni je. So, R sin theta ni adalah apa? R sin theta ni adalah, ikut definition dia, dia adalah perpendicular distance. Perpendicular distance. Okay, from the force and axis. From force and axis. Okay, so R sin theta tu lah perpendicular distance. Kalau R saja dia bukan perpendicular lagi. R sin theta tu perpendicular distance. Okay, theta ni apa? Theta ni adalah angle between F dengan R tu lah. Okay, theta tu adalah angle antara F dengan R. Okay, ini formula Okay, ambil formula yang cikgu bagi ni. So tak payah nak pening-pening lah. So ambil formula ni. Okay, torque is FR sin theta. Ambil ni. Torque adalah FR sin theta. R sin theta tu adalah perpendicular distance from action of force and axis. Theta tu adalah angle antara force dengan R. Okay. Okay, mari kita tengok contoh. Contoh. Okay, ni unit dululah. Unit dia adalah Newton meter. Dia vektor. Ni benda-benda biasalah. Dan sign convention ni pun penting. Kalau positif, anti-clockwise. Kalau negatif, clockwise. Okay, kita tengok contoh pertama. Ni contoh yang paling senang. Okay, so kita membayangkan kita ada pembaris. Tengok figure 8.1a ni. Bayangkan kita ada pembaris dan kita pivot dia, kita pakukan dia ataupun kita letak skru dia dekat dinding, kan. So pembaris tu dia boleh berpusing lah kalau kita tolak dia ke atas macam ni, macam contoh ni, ataupun boleh juga kita tolakkan dia ke bawah, betul tak? So dia depends kepada force yang kita kenakan terhadap pembaris ni lah. So contoh yang dia bagi kat sini adalah force ni ke atas. So kalau ke atas, cuba bayangkan, kalau tolak pembaris tu ke atas, of course lah dia akan bergerak anti-clockwise, betul tak? Ni kalau awak tolak dia, katalah ni kita lukis satu lagi pembaris, lepas tu kita tolak dia ke bawah. So kalau kita tolak dia ke bawah, of course lah dia akan bergerak clockwise. Logically lah, kan, benda tu. So kalau anti-clockwise, apa yang berubah? Dia punya sign convention. So kalau clockwise, kalau anti-clockwise positif, kalau clockwise negatif. So ni anti-clockwise. Anti-clockwise kita letaklah siap-siap. Torque dia mesti
Torque dia mesti positif. Sebab dia anti-clockwise. Kalau clockwise, torque dia negatif. Sebab apa? Clockwise. So positif negatif ni dia ambil kira di dalam pengiraan torque. Okay, faham tak torque kat sini? Okay, so kat sini dia kata D ni daripada pivot point, daripada pivot kepada F ni adalah D. Okey, so D ni boleh kita katakan juga sebagai R sin theta lah. Okey, sama je lah D tu sebenarnya dengan R sin theta. Theta tu 90, sin 90 kan 1. Theta tu 90. Gitu. So FD ni adalah FR sin theta, yang mana dalam kes kita ni theta kita adalah 90 degree lah. Sin 90 1 jadilah FR ataupun FD sahajalah dalam kes kita ni. Okey, jika kita dapat kes yang kedua, F kita tak straight, F kita macam sengit sikit. Nampak ni tak, yang warna biru ni, F kita ada angle. Yang ni lebih senang untuk kita pakai formula ni lah. Sebab cikgu sebenarnya lebih prefer kita hanya pakai FR sin theta, tak payahlah nak FD ni. Sebab kita bukan pro kan. Kadang-kadang macam kita macam akan terkeliru lah FD, FR sin theta. Better pakai FR sin theta sahajalah. Cikgu rasa sebab tak ada masalah pun pakai FR sin theta. So senang nak masukkan nilai. So kita hanya letakkan je lah apa nilai F kita, apa nilai R kita dan apa nilai theta kita, dan kita akan terus dapat jawapan. Okay, so better pakai FR sin theta lah apa-apa soalan pun untuk torque ni. So theta tu yang ni lah, theta tu adalah angle antara F dengan R tu. Senang kan? Tak pening nak FD pula kan. Okay, so tu adalah untuk kemudian kemudian untuk soalan ni torque dia positif ke negatif? So kita tengok arah force dia kan. Arah force dia yang biru ni buat dengan warna hijau. Arah force dia ni kan ke sini kan. So obviously lah bila dia tolak akan pembaris ni ke sini, of course lah benda tu akan bergerak anti clockwise lah kan. Logically tarik je force tu, jadikan dia bulatan supaya mata kita ni nampak dia gerak. Pembaris tu nanti akan berpusing anti clockwise ataupun clockwise. So anti clockwise means positif lah torque dia nanti. Okay, means kita akan dapat torque positif sebab dia anti clockwise. So kita kena mahirkan diri kita untuk kenal pasti sama ada torque kita ni adalah anti clockwise ataupun clockwise lah. Okay, sebab nanti untuk kira equilibrium tu nanti banyaklah menggunakan clockwise anti clockwise ni, positif negatif ni. Okay kelas. Okay, ni case yang lebih daripada satu force. Nampak ni, kalau lebih daripada satu force dia kira satu torque. Torque 1, torque 2, torque 3. Nampak ni? Torque 1, torque 2, torque 3. So torque 1 FR sin theta 1. Torque 2 FR sin theta 2. Ada negatif. Kenapa ada negatif? Sebab clockwise. FR 1 sin theta 1 kenapa positif? Sebab anti clockwise. F3 R sin theta 3 kenapa positif? Sebab clockwise lah. Clockwise pula. Sebab anti clockwise lah. Okay, so nampak ni F1. So F1 kita tengok anti clockwise. F3 anti clockwise. Dah panjang. Ya. F2 dia tolak kan. So clockwise. Dia tolak ke sini. So clockwise lah F2. So macam tu lah. Kita kena mahirkan diri kita untuk kita menentukan sama ada torque kita nanti tu positif atau negatif, clockwise atau anti clockwise. So theta tu ambil je lah antara F dengan R kita tu lah. Okay, ambil je antara F dengan R kita tu. Okay,
So tu basic konsep untuk kita faham macam mana nak kira torque, macam mana nak tentukan clockwise atau anti-clockwise pada torque. Okay, kita tengok yang the real business ni, equilibrium tu real business kita. Okey ni yang ni sebenarnya yang penting, equilibrium of a uniform rigid body. Okey, by the time kita masuk 8.2 equilibrium of a uniform rigid body ni, kita sepatutnya sudah fasih lah atau sudah mahir mengenal pasti torque kita tu positif atau negatif Okey, so kita tengok kat sini bila mana disebut tentang equilibrium, hasil tambah semua force yang ada yang bertindak ke atas body tu mestilah kosong. Itulah yang dinamakan equilibrium. Equilibrium ni seimbang. Okey, nampak tak? Sum of force is equal to 0. Okey. So dan satu lagi, torque, hasil tambah semua torque juga mestilah 0 juga. So ada dua condition lah di bahagian equilibrium ni. Condition pertama, hasil tambah force semua 0. Condition kedua, hasil tambah torque juga adalah 0. Okey, so ni lah 0 kan, hasil tambah torque tak kira lah dia X komponen ke Y komponen ke Z komponen ke, adalah 0. Okey. Kemudian apabila kita melihat apabila kita ada sesuatu rigid body, kita kena tentukan center of gravity. Okey, kita kena tentukan center of gravity. Center ni center lah. Okey, kat tengah-tengah body tu lah adalah center of gravity. So apa yang berlaku pada center of gravity, dia punya definition dia adalah the point at which the whole weight of a body may be considered to act. Dekat mana weight dia lah. Okay, so dekat center of gravity tu ada weight of the rigid body. Okay, so kita tengoklah contoh kat sini. Kita ada rod. Dekat tu lah adalah center of gravity. Sama juga dengan dia, dekat tengah-tengah tu lah ada center of. So dia bagi kita sedikit tips kat sini bagaimana kita nak selesaikan problem berkaitan dengan equilibrium. So ada dia bagi kita step by step apa yang kita kena buat. Obviously kena sketch dululah diagram, kemudian sketch free body, kemudian kena pilih paksi yang paling mudah, untuk kita kira torque. Kemudian kita apply condition dan kita solvekan equation. Okey, so ini penting lah ni sebenarnya. Penting untuk jawab soalan equilibrium. Mula-mula sketch diagram, kemudian sketch free body, kemudian pilih axis yang paling mudah untuk kita kira torque. Kemudian kiralah torque, construct table semua, apply condition of equilibrium dan solve the equation. Okey. Catat saja tak guna kan. So kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh. So contoh di sini yang paling mudah dia bagi straight je kan. So rigid body kita adalah yang ni tau. Rigid body kita bukan bunga ni, bukannya kotak weight ni. Rigid body kita yang straight ni. So supaya kita macam tak confuse, mana satu rigid body aku sebenarnya, bukan yang merah tu Yang merah tu pivoted point. Okey. So yang biru tu, yang saya highlight kuning ni, yang biru ni adalah kita punya rigid body. Okey, so di sini kita baca dululah soalan dia. Dia kata hanging flower basket having weight 23 Newton. Weight 2 dia. So weight 2 dia ni 23 Newton lah. Hung out over the edge of a balcony railing on a uniform horizontal beam. So beam ni lah, AB ni, beam ni, perkataan beam mana tadi, beam AB. Beam AB ni adalah kita punya rigid body. Rigid body. Kalau kita tak tahu mana satu rigid body kita pun masalah juga. So kena tahu mana rigid body aku ni. Okay. The basket is counterbalanced by a body weight W1. If the mass of beam is 3 kg, calculate the weight 1 needed, the force exerted on the beam at point O. Okey, kalau perasan di gambar rajah ini
belum ada lukisan center of gravity. Jadi kita kena cari mana center of gravity. Center tu center lah kan. So 75 tambah 35 adalah berapa? 75 tambah 35 berapa? 110. 110 bagi 2 berapa? Tengok dia punya 55. Okay. So 55 kan. So center dia mestilah dekat 55 cm. So somewhere here lah. Somewhere here. So ni adalah kita tandakan dia sebagai center of gravity. CG, center gravity. So apa yang berlaku pada center ni? Apa yang ada pada center ni? Pada center ni ada weight of beam A, B. Weight of the beam itself. Dekat center ada weight of the beam itself. So ada satu lagi lah weight. So ni adalah 55 cm. Sebelah sini pun 55 cm lah sebab dia center kan, tengah-tengah. So yang ni yang kita kena faham dululah. Sebab kalau kita tertinggal center of gravity, kita akan tertinggal satu lagi beban yang bertindak ke atas beam ni lah. Jadi awak perasan kat sekarang kita ada 3 beban. Weight 1, weight 2 dan weight 3, iaitu weight AB ni lah. Okay, maksudnya ada 3 forces dekat beam kita. Okay, jadi sekarang kita tengok kita nak kira torque tau. Okay, kita nak kira apa ni? Nombor 1 kita nak kira weight 1 yang needed. Tapi kita pakai formula torque lah. Dan kita pakai apa? Sebab dia ada sebut balance ni kan. Kita pakai equilibrium lah. Ni dia lukis lebih jelas. Okay, so dia lukis lebih jelas kat sini. Ada weight 2, ada center of gravity, ada weight 1, dan dekat pivotal point ni ada normal lah. Okay, ada normal force. Okay, sebab normal force tu adalah force yang ditindakkan oleh pivotal point ke atas beam kita tu lah. Okay, so ada 4 force kat sini. Apa yang kita perlu lakukan setelah kita kenal pasti force? Kita kena pilih dekat point mana? Dekat point A ke? Kita kena pilih pivotal point kita. Okay, so dia kata apa tadi? Mari saya tulis balik lah. Okay, step pertama lukis free body lah. Lukis free body macam ni lah. Ni adalah free body. Okay, settle lukis free body. Semua dah ada force ni. Kita dah lukis center of gravity semua. Lepas tu apa? Buat table. Sebelum buat table tu pilih pivotal point. Pilih axis lah. Pilih pivotal point. Ataupun pilih paksi. Pilih axis. Pilih axis yang paling mudah untuk kita kira torque. Kemudian kira lah torque, buat table, construct table semua. Construct table. Kira. Lepas tu dalam table tu letaklah condition condition equilibrium tu lah kan. Letak condition equilibrium, iaitu sum of force mesti kosong, sum of torque mesti kosong. Cakap pun lah. Lepas tu selesaikan. Okay, selesaikan. Okay, so sekarang kita di bahagian pertama lah, lukis FBD settle. So kita dah kena pasti di manakah center kita. Dan kita sekarang ni nak pilih pivotal point. Okay, mengikut solution ni dia pilih point O sebagai pivotal point ataupun axis kita, rotation axis. Okay, so point O ni adalah rotation axis atau pivotal point kita. Okay, jadinya R kita mestilah daripada rotation axis ni kepada weight 1, weight 2 dan weight untuk AB tu itself lah. Itulah kita punya R kita. Jadi kalau tengok kolom pertama disenaraikan semua force yang ada lah. Ada weight 1, weight 2, weight 3 dan Newton. Newton pula normal. And then dia selesaikan
Senaraikan y komponen weight di bahagian y komponen sahajalah, sebab memanglah tak ada x komponen untuk kes kita ni kan. So hanya ada y komponen sahajalah untuk kes ini. So ini baru force, bukan lagi torque. So force dia negatif sebab ke bawah, negatif sebab ke bawah, semua pun ke bawah kecuali n lah, positif sebab ke atas. Okay, now kolom ketiga ni adalah kolom torque. Okay, torque adalah FR sin theta kan, you kata FR sin theta. So sekarang di bahagian kolom ketiga ni kita isilah F kita adalah weight 1. F kita ni adalah weight 1. So weight 1, R kita daripada mana ke mana? R tu mestilah daripada weight 1 kepada pivotal point ni lah, which is berapa? 0.75 sin theta. Theta tu berapa? Theta tu, kau tengok ni theta ni. Kau tengok theta dia 90 degree kan. So 90 degree adalah 1. Kenapa ada negatif kat depan? Negatif ni berbeza dengan negatif ini. Negatif ni berbeza. Negatif torque berbeza dengan negatif force. Force dia negatif sebab ke bawah, sedangkan torque negatif sebab dia clockwise. Okay, saya highlight sekali lagi. Okay, negatif torque kenapa? Bukan sebab dia ke bawah, tapi sebab dia clockwise. Dia negatif sebab dia clockwise. Sedangkan force negatif sebab dia ke bawah. Kita jangan tertukar antara force dengan torque. Force lain, torque lain. Okay, torque negatif sebab dia clockwise, torque positif sebab dia anti clockwise. Okay, sedangkan di sini kenapa force negatif? Sebab dia ke bawah. Okay, yang sebelah tu torque positif balik, positif sebab anti clockwise. Dan sewaktu kita kira torque, kalau awak perhatikan, bila kita masukkan nilai force, kita tak letak force tu negatif, betul tak? Dekat sini asalnya force negatif 23 kan. Tapi sebenarnya bila kita kira torque, kita tak kira direction untuk force. Sekejap. 23 tu kat mana? 23 ke bawah. Betul. Kita tak ambil kira direction untuk force. Betul. Kita hanya letak je 23. Okay. Positif negatif tu kemudian. Maksudnya positif negatif tu kita kira, kita tengok dia clockwise ke ataupun anti clockwise. Okay, boleh. Sama juga kat sini asalnya negatif 29.4 kan. Tapi kat sini kita tak letak negatif 29.4. Kita letak negatif ni kat sini sebab dia clockwise. Kita tak letak negatif dan negatif, tak. Jadi waktu kita kira torque, kita tak ambil kira arah force tu. Ulang bila kita kira torque, kita tak ambil kira arah force tu. Torque negatif dia ataupun positif dia hanyalah disebabkan oleh clockwise atau anti clockwise. Okay, so boleh so kenapa macam ni kita tahu torque untuk weight 1 ni dia negatif? Sebab kita ikutlah dia kan mengenakan force kat sini kan, weight 1 kat sini kan. So bila ditolak, of course lah ni macam ni anak panah dia rotate clockwise, betul tak? Ni pun rotate clockwise, ni pun ni rotate ke sini, anti clockwise weight 2. Gitu. Ni nampak ni, saya highlight lagi sekali macam tu. Weight 2 dia anti clockwise, weight 1 clockwise, weight untuk AB ni clockwise. Nampak tu. Awak ambil sambungan tu, awak panjangkan dia, lepas tu tengok dia adalah clockwise ataupun anti clockwise. Okey kelas? Okey. Lepas tu kita dah di mana tadi? Kita dah di bahagian
Lukis FBD settle. Pilih pivotal point settle. Construct table settle. Okey, sekarang ni kita nak kira. Jadinya kita letak condition kita. Condition top lah. Condition top kita letak. Condition top kosong. Okey, dan kita carilah hasil tambah semua dan kita samakan dengan kosong, dapatlah nilai weight. Boleh? Kemudian kita letak condition F kosong, tambah semua, dapatkan nilai N. Okey, begitu. Okey, ni basic lah cikgu ajar nanti kamu boleh buat lagi contoh-contoh di bawah ni pun ada contoh, ada ladder apa semua ni kan. Ada contoh lagi, boleh buat sendiri. Dan buat soalan buat soalan subtopik 8.2 yang cikgu bagi dalam Google Classroom. Okey, tak tahu apa-apa boleh message lah.